Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada viral waktu bulan puasa hari itu berkaitan tentang isu Viu Chin dan juga Mira, berkaitan tentang isu perselingkuhan lah, berkaitan tentang isu perkahwinan yang bermasalah dan seumpama dengannya. Dan kali ini saya dapat satu video daripada Ustaz Husam, direkomenkan untuk saya melihat dan menonton video berkenaan. Saya pun tak tahu apa yang dia sebut. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Moga-moga saya sangat berharap kita dapat manfaat ilmu. Jom kita tengok. Dia main pula dah sehari dua ni Pak Long ni. Ni, hak yang apa tu? Cina dengan Melayu tu. Cina Melayu. Viu Chin. Mira dengan apa tu? Pak Long tak tahu ni, Pak Long TikTok pun tak ada. Nama apa Cina tu? Viu Chin ke apa ke? Dengan Mira. Lepas tahu nama. Saja sebut tak betul. Nak tengok lepas nak betul ke tak? Tu nama dia taktik halui. Lepas tahu. Ni saya nak kata bukan nak tegur lah, nak nasihat sikit lah. Isu Mira dengan pasangan dia Cina tu nama apa Pak Long? Botak Chin. Hei, nak dia masuk mana pula dah Botak Chin. Kocak. Botak Chin Saya dah. nak jadi perbuatan lepa buat benda tu tak ada siapa pun yang suka termasuk saya. Semua kita setuju kata benda tu maksiat. Betul tak? Betul. Duk bercium dekat tangga ke apa ke macam-macam lepas dedah tu ke. Kita pun baca sekalimah bersetuju bahawa perbuatan tu maksiat. Kita tak reda benda tu berlaku dan kepada si gadis ni apa nama Mira ke apa ni wajib bertaubat dan tinggalkan maksiat tersebut. Itu asas. Bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Jangan duk ulangi dah perbuatan tu. Tinggal buka buku baru. Taubat dia. Satu. Yang keduanya saya nak kata ni yang kita ni duk kelang kabut lebih pasal orang ni pasal apa? Adakah Islam mengajar kita bila jadi satu isu macam tu, heboh, rosak, dedah, komen, maki, hina. Adakah tu ajaran Islam? Sepatutnya akhir Ramadan ni kita kalut benda lain, difokuskan ni, ditarik fokus kita, kalut ke arah lain. Pak Long, saya bukan orang baik Pak Long. Cuma setakatlah Allah Ta'ala jaga aib saya. Tuan-tuan, kita ni bukan orang baik tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita komen kepada orang, seolah-olah kita ni terlampau baik, kita ni terlalu maksum. Saya bagi contoh, Imam Hasan Al-Basri. Ni tuan-tuan yang duk main, duk dengar kuliah ni, tazkirah ni, saya kata tuan-tuan ni orang mengaji. Walaupun tuan-tuan Lena tengah ustaz duk ngajar. Tuan-tuan orang mengaji. Bila kata orang mengaji ni Pak Long, perbuatan kita ni kena lain sikit daripada orang jahil. Tuan-tuan cuba tengok Imam Hasan Al-Basri. Dia berhadapan dengan gosip lagu mana? Dia berhadapan dengan benda viral ni lagu mana? Imam Hasan Al-Basri satu hari, ada orang mai bercerita kepada dia. Dia pun duduk dekat satu pasar. Dia kata ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tu dia tu begini. Dia cerita. Ceritalah. Dedah aib. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Kesalahan yang dia lakukan dengan Allah. Apa hak kamu untuk mengaibkan dia kepada aku? Soalan pertama, Imam Hasan Al-Basri kata, kawan ni dia duk cerita, dia ni begini. Dekat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tanya balik kepada dia, maksiat dia dengan Allah, kesilapan dia dengan Allah, dosa dia dengan Allah. Apa hak kamu mengaibkan dia di hadapan aku? Cukup kamu mengucapkan bahawa aku berdoa kepada Allah agar ini adalah maksiat yang terakhir yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Aku berdoa kepada Allah agar pintu taubat dibukakan dan kamu segera bertaubat kepada Allah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, yang kita buat apa dia tuan-tuan? Komen, share. Dia tu satu. Tuan-tuan kena ingat, dia ni ada adik-beradik dan dia ni ada mak dan bapa. Tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah Ta'ala nak uji benda tu berlaku kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Mana kita nak letak
muka ni. Yang hari ni kita seronok duk hina orang, yang hari ni kita seronok duk komen pasal orang, tiba-tiba Allah nak uji kita tuan-tuan. Na'udzubillah. Benda tu terjadi pada diri orang, aibkan kita. Bagaimana kita nak balik berhadapan dengan mak bapak kita? Mak bapak ni tak berdosa. Mak tiap-tiap malam main tarawih, bapak tiap-tiap malam main tarawih, orang masjid dan surau. Anak dia buat apa? Dia bukan tahu. Dalam keadaan bapak ni usia dia dah tua, dia nak berhadapan dengan masyarakat macam mana tuan? Sebab tu jangan seronok sangat mencanangkan aib orang. Saya cukup takut tentang. Sebab tu saya bak bini orang, bak rumah tangga orang, bak apa bak orang. Saya tak mau komen. Saya takut Allah Ta'ala benda tu balik kepada saya. Cukup saya zip mulut. Apa yang Imam Hasan Al-Basri ajar, saya buat. Ya Allah, bagi dia ni, ya Allah, segera bertaubat kepadamu, tinggalkan maksiat, dan cukuplah itu sebagai maksiat yang terakhir yang dia pernah lakukan. Kita diajak macam tu, bukan mah dia, bukan hina dia, bukan aib. Ini nasihat saya untuk diri saya. Kalau tuan-tuan nak ambil. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dah menonton video berkenaan sama-sama. Sahabat-sahabat, jarang juga kita dengar Ustaz Ustaz Husam sebut perkara-perkara seperti itu berkaitan tentang aib dan sebagainya, dan tutup aib. Tapi bagus, ia adalah satu nasihat-nasihat yang bagus, bahkan bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ya ma'asyara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awrat akhihi yattabi'illahu awratah hatta yafdahahu fi baitih. Wahai sekalian orang yang beriman, hanya dengan lidah, tetapi iman itu tidak berjaya masuk ke dalam jantung hatinya. Jangan kamu bergosip terhadap isu orang Islam, serta jangan mencari-cari aib mereka, kerana sesiapa yang mencari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aib dirinya sehinggalah dia bersemalu di dalam rumahnya. Hadis ini adalah hadis hasan, dan sebagian para ulama menyatakan bahawa ia adalah hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad. Sahabat-sahabat, saya bersetuju dengan penjelasan daripada Ustaz Husam, dengan maksud selain kita menegur kesalahan dan kesilapan yang telah menjadi viral, isu Viu Chin ke, Mira ke, atau isu-isu sebelum daripada ini, isu Samsul Yusof ke, isu Puteri Sarah ke, ataupun isu-isu yang seumpama dengannya, kita perlu ada disiplin di dalam kerja-kerja amal makruf dan nahi mungkar. Mungkin niat kita dah bagus dah, kita nak betulkan orang, ataupun niat kita dah bagus dah, nak memperbaiki manusia, tetapi cara yang kita lakukan perlu berdasarkan kepada disiplin-disiplin amal makruf dan nahi mungkar. Jangan ia sekadar akhirnya bukan menjadi amal makruf nahi mungkar, tetapi ia hanya menjadi gosip-gosip murahan yang disebarkan hanya dengan tujuan untuk menaikkan view atau suka dengan aib orang yang telah tersebar. Apatah lagi sebahagian orang cuba untuk korek perkara aib yang pelakunya mahu cuba untuk bersungguh-sungguh menutup isu berkenaan. Sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya kita mengikuti disiplin yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cukuplah dengan nasihat, jangan pula kita tambah dengan hujatan demi hujatan. Apa yang kita puas hati sangat dengan perpecahan orang, apa yang kita puas hati sangat dengan kerosakan manusia, apa yang kita syok sangat dengan kesusahan orang lain. Setiap kita melakukan kesilapan, tetapi akhirnya kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat di sisinya. Nabi SAW sebut, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan, dan orang yang terbaik dalam melakukan kesilapan itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jika Allah pun dah buka peluang kepada kita untuk bertaubat, mengapa sesama Muslim kita terlalu sombong, terlalu merasa diri holier than thou dan seumpama dengannya? Wallahu ta'ala alam. Sahabat, banyak isu-isu akhlak yang perlu kita belajar. Banyak isu-isu berkaitan tentang amal ma'ruf nahi mungkar yang perlu kita belajar. Asas-asas dan disiplin ilmu yang utama perlu kita belajar. Saya tunjuk kepada anda, saya cadangkan kepada anda untuk dapatkan buku ini, Hadis 40, yang mana buku ini ia akan memberikan bantuan kepada kita untuk mengenali perkara-perkara asas dalam agama dan memahami perkara-perkara asas di dalam agama. Dapatkan buku ini, saya letakkan ni dekat bahagian description. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat suatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa untuk bersama saya dan juga komuniti kita di dalam Koperasi Usahawan Ilmu Prihatin Rakyat Malaysia Berhad, masuk daftar register pada hari ini usahailmu.com. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.